بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Sekali lagi kita bertemu dalam siri Tazkirah Ramadan tahun 2024 ini, dan kita sampai ke episod yang ke-24. Alhamdulillah. Jadi pada episod ini saya ingin berkongsi dengan anda semua bagaimanakah kita nak memulakan perjalanan kita dalam nak membangunkan iman kita dan mendaki untuk sampai ke stesen takwa, sampai ke keadaan di mana Allah kurniakan kita takwa yang sebenarnya. Dalam buku Dahulukanlah Iman oleh Dr. Majdi Al-Hilali, dia telah membentangkan bagaimana kita boleh memulakan dan terus berjalan dalam membangunkan dan membina iman kita, yang merupakan perkara yang terpenting sekali untuk kita balik pada Allah SWT. Jadi Ibn Qayyim Al-Jaziyah ada menyentuh perkara ini dan dapat dirumuskan syarat yang pertama untuk kita memulakan perjalanan, memulakan perawatan hati kita, memulakan proses untuk menanam iman yang sebenarnya dalam hati kita adalah tekad yang kuat, niat yang benar dan ikhlas untuk merubah keadaan diri kita ini. Ini perkara yang pertama sekali kita nak kena ada. Kita tidak kiralah kita ni di tahap mana diri kita, sama ada muda ataupun dah berusia ataupun dah tua macam saya. Kita orang yang telah banyak sungguh melakukan maksiat, ataupun kita melakukan maksiat tak banyak, tapi dah pasti kita ada banyak dosa juga sepanjang hidup kita. Dan Allah telah kurniakan dalam hati kita ada sedikit rasa kebimbangan dan rasa tidak mau terus hidup yang kita sendiri fahami agak jauh daripada Allah SWT. Dan kita telah bincang sebelum ni, tanda-tanda lemah iman, tanda-tanda hati itu berpenyakit. Jadi mestilah yang pertama sekali kita ada kesedaran sebenarnya. Kita kena ada, ini perkara pertama nak adakan, ada kesedaran perlu berubah. Dan kesedaran ini tak boleh one off, sepintas dia lalu kemudian dia mestilah kesedaran ini di asas-dasar ilmu juga. Telah kita ikuti kuliah atau membaca buku yang kita sangat-sangat perlu berusaha untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan kualiti iman kita, meneguhkan iman kita. Di masa yang sama, kita perlu pada kekuatan untuk menahan diri kita daripada terlanjur, daripada melakukan dosa-dosa terhadap Allah dan juga dosa-dosa terhadap manusia lain dan juga makhluk lain. Jadi kita mestilah ada kesedaran ni. Dan kesedaran ini adalah perlu, saya sebut tadi, perlu ada ilmu yang membangunkan kesedaran itu. Itu yang pertama sekali.
Jadi dan tekad, ikhlas dan kesungguhan semua ini pun untuk merubah diri ini mestilah berdasarkan ilmu yang sahih juga, daripada ayat Quran, daripada hadis-hadis yang sahih. Dan ini adalah dasar ilmu yang membangun kesedaran dan membangunkan tekad dan yang membenarkan niat untuk merubah diri kita. Dia tidak boleh ambil metod-metod yang tidak pernah disebut dalam Quran dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Ada juga orang yang cuba nak jadi baik tapi mengikut orang-orang tertentu dan sebagainya, dan mereka telah terseleweng dan tersesat jalan. Jadi kita nak kena waspada juga tentang sumber ilmu untuk menyedarkan kita itu. Dan kesedaran ini perlulah dipacu, saya sebut sekali lagi, dipacu oleh tekad yang kuat. Kita tidak boleh benarkan diri kita berada di tahap ini lagi dah. Kita tak boleh biarkan diri kita ini lemah begini, hati kita berpenyakit begini. Kita tidak boleh benarkan kualiti ibadat kita hampir-hampir tidak ada kualiti. Kita tidak boleh benarkan diri kita mudah sungguh untuk jatuh kepada maksiat. Dan yang lebih teruk lagi, kita ketagihan dan rasa kemanisan dan rasa nikmat melakukan maksiat. Kita tak boleh, kita kena berhentikan. Dan Ramadan ini adalah waktu yang paling sesuai untuk kita memulakan perjalanan untuk melahirkan diri kita yang baru. Dan ini telah dilalui oleh para sahabat di tahap Makkah tu. Ini yang batch yang pertama, kelompok yang pertama yang melalui proses tarbiyah yang berdasarkan iman dan berasaskan Al-Quranul Karim. Itu saja sumbernya. Jadi kita nak tengok sumbernya balik, kita nak bawa hati kita, kita nak canai hati kita tu, kita nak bina hati kita tu, nak tanam dalam hati kita tu iman yang memberikan kekuatan. Jadi perjalanan ini memerlukan tekad yang kuat. Dia kena bukan perjalanan beberapa hari, beberapa bulan, tapi ini adalah perjalanan yang menuntut nafas panjang, yang menuntut kita istiqamah sampai hari kita Allah cabut nyawa. Dan niat kita kena jaga. Bukan kita nak jadi baik untuk tunjuk dekat orang kita jadi baik. Dan untuk kita pamer-pamerkan diri kita yang baru, kita rasa kita dah baik dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak kena ada. Jadi perkara yang apakah jalan-jalannya pula setelah kita ada tekad itu, nanti kita akan bincang dia selepas Ramadan nanti secara terperinci, tapi saya nak bagi dia punya garis, dia punya road map saja dulu. Kan yang saya sendiri lalui, insya-Allah, dan pengalaman saya dengan anak muda, termasuklah semasa saya di College Teknologi Darul Naim menguruskan anak-anak muda berusia 18, 19, 20 tahun. Bagaimana nak 800, ada satu ketikanya 800 pelajar, macam mana kita nak bawa mereka supaya mampu beribadat pada Allah SWT dan mampu menahan gelojak nafsu syahwah pada ketika tu siswa dan siswi dan sebagainya, dan mampu nak bawa mereka takut pada Allah SWT dan menapaki jalan hidup mereka itu, jalan step by step, langkah demi langkah, mengikut apa yang Allah suka. Jadi jalan yang pertama yang ditunjuk oleh para ulama tarbiyah ini, antaranya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, adalah menanamkan rasa takut yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Pendekatan ini adalah untuk yang dah baligh dan yang dah agak dewasa. Untuk kanak-kanak kecil di peringkat bawah 7 tahun, Yusuf Qaradawi pun mengatakan bahawa peringkat kanak-kanak ini
kita tidak takutkan mereka dengan neraka, dengan azab Allah. Tapi kita banyak ajak mereka untuk mensyukuri, mengenali kebaikan Allah, curahan kebaikan Allah kepada kita, rezeki yang berbagai bentuk. Mengikut tahap akal dan pemikiran mereka, kemudian baru kita akan cerita pasal neraka, tetapi dalam bentuk yang hanya memberitahu saja, tidak menekankan, tidak menakut-nakutkan mereka lagi. Sebab kita nak mereka jatuh hati kepada Allah dulu sebelum mereka ditakutkan. Tetapi kenapakah metod takut ini untuk yang dewasa? Sebab tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada takut kepada azab Allah SWT. Sama ada dalam melaksanakan apa yang Allah suruh ataupun menahan diri daripada apa yang Allah larang. Jadi itulah yang nak saya sampaikan untuk episod yang ke-24 ini. InsyaAllah kita akan sambung tentang khauf Allah ataupun takut kepada Allah SWT di episod-episod yang seterusnya, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi